Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, qaidil mujahidin, Sayyidina Muhammadin nabiyil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin. Yang dimuliakan Tuan pengurusi majlis kita tadi, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, dan muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini. Pada mulanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran yang sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah dengan keizinan dan hidayahnya dapat kita berkumpul, bertemu sama-sama tadi mendirikan solat maghrib berjemaah, dan sama-samalah kita doakan semoga kehadiran kita dan segala usaha-usaha kita akan diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah yang kita lakukan semata-mata untuk mencari keredaan-Nya. Semoga dengan itu Allah tambahkan kita dalam keimanan, tambahkan kita dalam ilmu dan kefahaman, dan tambahkan kita dalam amalan dan penghayatan kita, insyaAllah. Saya pada malam ini nak minta maaf sikit lah, kerana sebenarnya tak berapa sihat. Itu yang pakai vest ni bukan kerana tunjuk lambat. Tiba-tiba rasa sejuk pula tunjuk pun dalam masjid ni, kerana dah tiap-tiap malam ada saja program, dan tiba-tiba lah permintaan untuk saya hadir memberi ceramah dan tazkirah pun tiba-tiba melonjak. Ini mungkin bukan itu yang diinginkannya, tetapi apabila mantan Pesuruhjaya PAS Selangor dia duk round buat dia punya roadshow, duk sebut nama saya, maka permintaan untuk saya datang pun bertambah lah. Inilah yang menyebabkan agak letih, tak berapa sihat. Tapi alhamdulillah Allah berikan kekuatan untuk saya terus hadirkan diri, kerana dah lama dah kita janjikan untuk menghadirkan program ini. Pada malam ini pun diminta untuk diberikan tazkirah. Lalu saya rasa dalam masjid ni, walaupun saya mungkin akan sentuh juga lah isu-isu politik, tetapi insyaAllah kita cuba mungkin balancekan sikit lah, tak jadi macam ceramah politik lah, lebih berbentuk tazkirah tetapi kita kaitkan dengan isu-isu politik. Walaupun saya faham bahawa masjid ini memang kiranya masjid yang kira masjid haraki lah, kiranya semua ahli jemaah kita biasa duk sebut PAS UMNO, tapi tak ada hal. Tapi mungkin kita coolkan sikit seketika untuk malam ini, tetapi insya-Allah kita kaitkan jugalah kepada persoalan politik juga. Mungkin untuk malam ni saya nak bawa aspek berhubung dengan akhlak. Secara umumnya Islam ni kita boleh bagikan kepada tiga lah. Yang pertama aspek akidah, yang kedua aspek akhlak, dan yang ketiga tu aspek syariat. Ini tiga aspek yang boleh dikatakan keseluruhan ajaran Islam itu dirangkumkan di dalamnya. Dan apabila kita nak memperjuangkan sebuah negara yang melaksanakan Islam secara keseluruhannya, maka ketiga-tiga aspek ini mesti wujud, dan mesti berada dalam keadaan yang betul dan mantap, iaitu dari segi akidah, kefahaman masyarakat, dari segi akhlak, dan juga dari segi syariat ataupun undang-undang yang dilaksanakan oleh pihak yang memerintah mestilah bertujuan untuk mencari keredaan Allah. Maka syariat dan undang-undang itu mestilah selari dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh kerana persoalan akidah ini mungkin sering juga diperjelaskan, dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun dah cukup jelaslah tentang persoalan ini. Mungkin saya nak tumpukan sedikit kepada persoalan akhlak. Persoalan akhlak di mana kalau kita lihat
pada contoh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang sering kita diingatkan bahawa ada 4 sifat yang wajib bagi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu sidik, amanah, tabligh, wa fatanah, ya, iaitu soal cakap yang benar, amanah, dan menyampaikan, tidak ada ajaran yang disorokkan ataupun yang disembunyikan, ya, dan fatanah, ya, dan bijaksana, ya, dalam menangani masalah yang dihadapi dan bagaimana untuk bergerak supaya akhirnya matlamat perjuangan itu akan tercapai, ya. Ini panjanglah kalau kita nak kupas tentang soal fatanah dan contoh-contoh yang terdapat di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya mungkin malam ni nak tumpu pada 2 yang pertama itu, iaitu sidik dan amanah, ya. Dan apa yang kita tahu berdasarkan kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah dilindungi dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla walaupun sebelum baginda dilantik sebagai seorang rasul, ya. Sehingga akhlak baginda dan perwatakan baginda masyhur, ya, sebagai seorang yang digelar sebagai Al-Amin, ya. Dan ini merupakan satu aspek yang penting untuk memudahkan, ya, pelaksanaan tugasan dakwah selepas itu. Apabila semua orang dah kenal baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang benar, ya, yang tidak menipu, yang tidak mereka cerita dan sebagainya, maka sesiapa yang hatinya yang bersih, yang tidak ada kepentingan pribadi dan sebagainya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah baginda, maka mereka menerima, ya, dakwah yang dibawa, walaupun ianya merupakan satu risalah yang agak berbeza dan baru berbanding dengan apa yang pernah mereka dengar sebelum itu. Oleh kerana mereka kenal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang bercakap benar, ya, maka mereka menolak kemungkinan bahawa baginda hanya mereka-rekakan cerita-cerita ini. Tetapi bagi mereka-mereka yang mempunyai penyakit di dalam hati mereka, maka walaupun credentials ataupun reputasi Rasulullah SAW begitu bersih dan tidak langsung tercemar, mereka tetap menolaknya, ya. Lalu dalam soal ini kita kena ambil pengajaran bahawa persoalan akhlak orang yang sidik, yang bercakap benar, orang yang amanah, ya, adalah satu akhlak yang diberikan keutamaan dan kepentingan, ya, yang dianggap begitu penting, ya, oleh agama Islam itu sendiri, ya. Dan kalau kita rujuklah, ya, kepada hadis-hadis yang terdapat, ya, yang menceritakan tentang persoalan ini, ada sepotong hadis yang saya ingat, ya, iaitu an Abi Amamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutba'ul mu'min 'alal khilal kulliha illa al-khiyanah wal qazf, iaitu daripada Abi Amamah yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terdapat pada orang yang beriman segala jenis kekurangan, ya, segala jenis kekurangan, illa, kecuali khianat dan bercakap dusta, ya. Inilah yang kita kena lihat, ya, betapa pentingnya sifat amanah itu dan sifat sidik itu, ya. Sehingga kalau berdasarkan kepada hadis itu, ianya digambarkan bahawa sifat yang berlawanan dengan amanah dan sidik, ya, iaitu khianat dan qazf, adalah merupakan sifat-sifat yang takkan terdapat pada orang yang beriman, ya. Maknanya orang-orang yang beriman ini, yang mempunyai akidah yang mantap, yang yakin akan janji-janji Allah Azza wa Jalla, dan yakin bahawa setiap amalan yang mereka lakukan diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla, dan setiap yang dilakukan akan diberikan balasannya, sama ada kebaikan ataupun keburukan. Mereka tidak akan khianat
bila diberikan amanah. Dan mereka tidak akan bercakap dusta. Ya. Selalunya benda ni ada hubung kait lah. Ya. Yang mana yang bila dah khianat tu, dia nak tutup khianat dia, maka dia akan menipu. Dan bila dia menipu, dia akan menyesatkan manusia dan akan mendorong manusia melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan apa yang dituntut oleh agama Islam itu sendiri. Dia bertindak zalim, ya, sebagai contoh. Ya. Kerana apa? Kerana dia dah khianat, dia nak tutup khianat yang dia lakukan, maka dia tuduh orang lain. Dan dia reka cerita bahawa orang inilah yang melakukan kejahatan dan sebagainya. Lalu akhirnya orang yang tak bersalah, sebagai contoh, oleh kerana kazib dan dusta yang mereka keluarkan, orang yang tak bersalah akhirnya dianiaya. Ya. Lalu soal amanah ini bagi umat Islam satu perkara yang cukup penting. Ya. Dan apabila kita cakap pasal amanah, ianya berhubung, ya, pada dasarnya di antara yang terpenting ialah kepimpinan, ya, pemerintahan, ya, kekuasaan yang diserahkan kepada seseorang. Ya. Kalau dari sudut kepimpinan itu, pemimpin-pemimpin umat Islam, amanah yang diserahkan kepada mereka ialah untuk nak bangunkan umat Islam, ya, atas dasar Islam, dengan diberikan kefahaman yang tepat dan mantap berhubung dengan tuntutan Islam itu sendiri, supaya umat Islam itu akan menjadi umat yang kuat dan yang disegani. Ya, maka pemimpin menggunakan kedudukannya untuk mencorakkan umat supaya umat ini jadi umat yang hebat, ya, yang masyhur dengan sifat-sifat yang mulia. Ini peranan pemimpin, ya. Lalu kita serahkan kepada dia kuasa, kita serahkan kepada dia kedudukan, kita serahkan kepada dia kekayaan negara dan sebagainya untuk dia tadbir dan dia urus, supaya akhirnya umat Islam itu akan dicorakkan dengan kepimpinan dia untuk menjadi umat yang hebat berdasarkan ajaran Islam, ya. Dan pemimpin itu khianat apabila dia menggunakan kedudukan dia bukan untuk nak bangunkan umat, tetapi untuk nak jaga kedudukan dia. Ya. Kerana dia takut umat ni jadi hebat sangat, akhirnya dia pula ditolak sebagai pemimpin kerana dia tak sehebat mana. Ya. Lalu oleh kerana itu, dia nakkan supaya tahap kefahaman umat itu pada tahap yang tertentu je lah. Jangan lebih-lebih sangat. Kalau lebih-lebih sangat kan susah dia. Ya, kalau umat Islam ni faham tentang ciri-ciri kepimpinan yang seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, Khulafa ar-Rashidin, ya, dan sebagainya, ya, di mana, ya, hidup mereka tidak mewah. Lalu apa makna jadi pemimpin? Ya, adanya kuasa, tapi tak boleh hidup dalam istana, tak boleh ada, ya, kapal terbang peribadi, tak boleh adanya Mercedes Benz yang mahal-mahal dan sebagainya. Ya. Apa maknanya jadi pemimpin kalau semua ini kita tak boleh nikmati? Maka untuk nak tangani masalah ini yang dia lihat sebagai masalah, maka dia kekalkan umat Islam dalam tahap kejahilan, ya, ataupun tahap kefahaman yang tetap terkawal, ya, supaya dia masih boleh menikmati perkara-perkara yang sudah pasti dia tidak akan dapat menikmati kalau umat Islam lebih bijak dan lebih berilmu, ya. Lalu inilah yang dia lakukan. Dia tak nak katakan tak boleh laksanakan Islam, tak boleh amalkan Islam. Dia dah tahu dah orang pasti akan menolak, ya. Tapi dia buat Islam secara bertamadun, Islam Allahi, ya, ataupun Islam yang cara yang pertengahan, yang wasatiyah, ya. Sedangkan bagi kita Islam itulah wasatiyah. Apa yang wasatiyah? Islam itulah yang wasatiyah, kan? Islam adalah wasatiyah. Tak payah kita nak pilih-pilih, nak kata mana satu, ya.
oh ini melampau, ini ekstrim, lalu kita tolak. Tak boleh, ya. Sampai ke tahap mengatakan sebagai contohlah, ya, syariat Islam dengan hukum hudud dan sebagainya, ya. Ni terlalu ekstrim, tak sesuai untuk zaman abad ke-21, ya. Kita mesti mengharamkan hukuman mati ataupun kita macam-macam lah, ya. Yang soal sebat lah, potong tangan lah, rejam lah, apa, semua ditolak, ya. Kerana apa? Kerana kita nak yang wasatiyah. Ni yang tak betul, ya. Inilah yang tak betul. Lalu inilah bila pemimpin itu diberikan amanah yang terpenting, yang pertama yang dia kena jaga ataupun dia kena tunaikan ialah dia berperanan untuk membangunkan umat Islam mengikut kehendak Islam. Inilah yang dikatakan hifdzud din, ya, nak jaga agama. Jaga agama tu bukan dalam arti kata Al-Quran kita simpan dalam almari, ya, tak ada orang pijak ke, tak ada orang langkah ke, ya. Tapi bila dikatakan hifdzud din tu, maknanya apa? Maknanya agama itu dijaga dalam arti kata ianya dijelaskan kepada rakyat dan rakyat menghayatinya, ya. Penjagaan agama itu adalah dalam arti kata kefahaman agama itu adalah tepat, penghayatan agama itu adalah tepat, dan pemimpin bertanggungjawab untuk menjaganya, ya. Ni amanah yang pemimpin orang Islam tak boleh khianat. Bila diberikan kekuasaan, dia gunakan kekuasaan untuk nak jaga kepentingan peribadi supaya dia tak jatuh, supaya dia boleh terus memerintah, dengan dia nak kawal ulama-ulama yang terlalu lantang, ulama-ulama yang terlalu mendesak supaya dia menjadi sebagai pemimpin contohan cara hidup yang sederhana, tidak kaya raya dan sebagainya. Ni yang dikatakan pengkhianatan. Satu, ya. Nombor dua, harta rakyat, ya. Ada banyaklah kalau kita nak tengok yang dari segi maqasid syariah tu, banyaklah yang dikata jagakan agama, jaga akal, jaga nyawa. Di antaranya jaga harta. Ni bila jadi pemimpin, harta negara ni terpampar luas di hadapan. Semua yang nak, semua boleh, ya. Sign saja boleh dapat. Tanah, ya, biji, lumbung emas, balak, ya. Lalu kalau diberikan amanah untuk memimpin dan dia menggunakan kedudukan itu untuk kepentingan pribadi, bukan untuk nak bangunkan ekonomi umat itu sendiri, ya. Ini pengkhianatan. Ini khianat, ya. Ini khianat, ya. Sebagai contohlah, ni kita masuklah politik ya ni. Yang kes NFC, ya, yang National Feedlot Corporation, yang 250 juta yang diberikan, sekarang ni dikatakan sebagai pinjaman, 1 sen pun tak dibayar balik, ya. Baru diakui dan diakui lah secara terbuka, 1 sen pun tak diberi balik. Sedangkan duit 250 juta ni sepatutnya digunakan untuk nak bangunkan industri penternakan lembu. Kalau ikut perjanjian tiap-tiap tahun, dia kena pilih 310 keluarga untuk diberikan latihan dan untuk diberikan bekalan lembu untuk mereka bela dan mereka besarkan. Tiap-tiap tahun selama 3 tahun sepatutnya 930 keluarga. Kalau dilaksanakan mungkin hampir 90% orang Melayu, orang Islam, ya, yang boleh dikeluarkan dan dilepaskan daripada kemiskinan dan kesusahan dan kesempitan hidup dengan diberikan kemahiran, dan mana dengan itu menyelesaikan masalah umat di mana kita banyak import daging lembu, maka kosnya tinggi. Untuk nak kurangkan kos, jangan import daging lembu, beli anak lembu, bawa sini, bela sampai besar, ya, kosnya lagi murah, ya. Itu ideanya. Dan diberikan 250 juta, akhirnya
Dia belikan kondo di Singapura, dia belikan kondo, rumah kedai, kereta,